Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ana fahamnya esok giliran ana, malam ni giliran Ismail. Saya dah kata nak boleh. Ya. Tak tahu, tak cerita nak cerita pasal Uhud ke? Ni orang duduk sini pandai. Tapi anda cerita sikit lah. Dia apa yang ada. Perang Uhud ni perang yang keberapa? Perang yang pertama apa? Badar. Yang kedua Uhud. Uhud pada tahun apa? Uhud pada tahun 3 Hijrah, bulan Syawal. Peperangan Uhud adalah kerana orang musyrikin Mekah, dia tewas dalam peperangan Badar. Bila tewas dalam peperangan Badar, dendam ni besar dan memalukan musyrikin. Dan termasuk yang tewas dalam peperangan Badar itu ialah isteri kepada ketua utama Mekah. Siapa dia? Ketua utama Mekah, Abu Sufyan. Isteri dia siapa dia? Hindun binti Utbah. Utbah bin Rabi'ah, bapa dia terkorban dalam peperangan Badar. Sebab itu kalau kita baca sirah, Zainab binti Rasulullah, anak Rasulullah, yang suami dia belum lagi Nabi ada menantu dia tak beriman masa Nabi dah sampai ke Mekah, ke Madinah, iaitu Abil As. Zainab tu kan dia kuda dia, unta dia dipukul sehingga dia jatuh dan berdarah dia. Ketika itu kita dengar apa Hindun kata. Wa fil silmi a'yaran wa jufatan wa ghalidan wa fil harbi ashbahun nisa'i al-awariki. Wa ghilzatan wa fil harbi ashbahun nisa'i al-awariki. Masa damai keras, samsing, tunjuk kuat orang lelaki ni kata. Masa perang macam dengan perempuan-perempuan haid. Sebab apa? Dia marah kalah dalam peperangan Badar. Jadi apabila mereka nak balas bagi peperangan Badar, mereka datang ke Madinah. Nabi bermesyuarat. Mesyuarat Nabi, pandangan Nabi, pendapat Nabi ialah berperang di kota Madinah, bukan mari ke medan. Dan pendapat Nabi ini, pasal Nabi syura, Nabi mesyuarat, disokong oleh ramai juga, dan disokong oleh geng munafik. Kepala munafik Madinah siapa ya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul dia sokong sebab dia tak payah keluar. Dia memang tak nak keluar. Dia je duduk perang di rumah, okey kan? Dia jaga di rumah, wanita naik atas bumbung. Jadi, tapi orang-orang muda yang tak menyertai peperangan Badar mendesak Nabi supaya kita perang di medan. Jadi Nabi bila bermesyuarat atas daripada keputusan syura, tak apa Nabi kata walaupun tu pendapat Nabi, Nabi ikut keputusan mesyuarat. Keputusan mesyuarat, keluar datang perang di sini. Selepas asar, Nabi datang ke sini. Dan Nabi sembahyang Maghrib dan Isya di sini. Yang keluar ikut bersama dengan Nabi ialah lebih kurang 1,000 orang. Jadi kita kena bayang dulu tak ada macam ni tau, bukit ni. 1,000 orang dengan segala kelengkapan tidaklah begitu ni kan. Nabi belum bersiap ketika tu. 1,000 orang bersama dengan Nabi. Yang keluar Nabi petang, Nabi try. Nabi tengok, check yang mana budak-budak ni tak boleh muda sangat. Kecuali Rafi' bin Khadij. Rafi' bin Khadij dia muda tapi Nabi terima untuk menyertai sebab dia pemanah yang bagus. Lepas tu Samurah bin Jundub dan dia datang, dia kata kenapa Rafi' boleh saya tak boleh Rasulullah? Rafi' boleh saya tak boleh. Dia pandai panah. Saya lebih kuat daripada dia lagi. Nabi kata cuba kau beradu tengok. Nak tengok. Ini medan perang, bukan medan budak-budak manja ni. Dia lebih kuat pada Rafi'. Nabi bagi dua-dua masuk. Nabi salat di sini. Bila malam, Abdullah bin Ubay bin Salul terpaksa ada. Dia telah menghasut Bani Salamah, satu lagi Bani Haris. Dia telah hasut mereka ni supaya kita jumlah perang ni. Jadi daripada 1,000, 300 keluar balik. Saya cuba kita baca sejarah, tapi kita kena pemikiran kita kena pergi menghayati sejarah. Syekh Ismail dia buat rombongan kita ni.
Kan tak kisah siapa. Tengah-tengah naik bas kata 30 orang, 20, 10 orang kata, kami tak mau ikut, kami nak turun. Kita punya feeling macam mana? Semua jadi tak happy. Perasaan jadi tak seronok. Bila 300 keluar, semua yang lain rasa macam tak ada kesatuan. Bukan semua munafik. Sebahagian munafik memang ramai. Ada 2-3 orang yang dah terpengaruh macam Bani Salamah, tapi akhirnya dia patah balik. Dia tak ikut Abdullah bin Ubay. Itu tengok masalah kepimpinan. Apabila duduk dalam kepimpinan nak jadi pemimpin yang dikatakan Nabi SAW tu, bukan duduk di masjid duduk berzikir. Kena lu fikir ni masalah munafik lah, masalah nak atur tentera lah. Lepas tu Nabi susun tentera. Sebelum tadi sebut apa? Bukit rumah, jambar rumah. Sebelum jambar rumah, kita tengok ni mari, musyrikin mari. Musyrikin mari dengan dendam. Kita kena tahu peperangan zaman dulu, dia perang, dia bawa wanita, dia bawa harta. Supaya kalau dia kalah, perempuan dia berhilang, harta dia kalah. Sebab tu bila kita tengok Nabi mari, Nabi atur. Tadi kita sebut siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ketuai pasukan bagi Muhajirin. Muhajirin, pasal Nabi Arab ni dia ada sikit dia kepatuhan pada ketua tu sikit, ada sikit masalah. Dia punya blok-blok dia tu. Jadi Usaid bin Hudair dia bagi suku Aus. Khazraj siapa dah? Khazraj Hubab bin Munzir. Jadi Nabi bagi 3. Mus'ab bin Umair ni orang mana? Orang Mekah. Saya nak sebut Mus'ab bin Umair ni. Mus'ab bin Umair ni daripada Bani Abdiddar. Bila Hindun datang ke sini, siapa dia yang duk berbuah api ni? Hindun lah. Pasal bapak dia mati. Dan ramai lagi mati lah. Sebab tu bila Hindun datang sini, dia punya Arab dulu dia tak ada puisi, syair. Kita sekarang mungkin tak makan masyarakat sastra, kita tak tahu. Arab ni syair sangat mempengaruhi mereka. Hindun mari sini, ad-damu bid-dam, waihan Bani Abdiddar, waihan humatal adbar, darban bisayfil darban bikulli battar. Gitu. Ad-damu bid-dam, darah dengan darah. Bangkit wahai Bani Abdiddar. Bani Abdiddar ialah Bani yang apabila Arab perang gunakan bendera mereka. Mereka ni ketua dalam medan perang. Bani Abdiddar jugalah yang menjaga Sidanah, dia panggil. Dia menjaga Kaabah tu sampai sekarang. Kaabah, kunci Kaabah, kelambu Kaabah ni Bani Abdiddar. Dia panggil min butunil Quraisy. Dia daripada penjaga suku Quraisy. Jadi bila perang, bangkitkan semangat Bani Abdiddar. Waihan Bani Abdiddar. Ayuh wahai Bani Abdiddar. Waihan humatal adbar. Ayuh wahai pembela, penjaga kepada rakyat Quraisy ni, kan? Sedangkan Mus'ab pun Bani Abdiddar, tapi dia belah Quraisy, kan? Darban bikulli battar, pukul dengan setiap pedang yang tajam. Lepas tu baru siapa? Ni dia orang ni ustaz ni, kan? Apa puisi Hindu yang terkenal? Dia menyanyi di sini. Syair dia apa? Nahnu banatut tariq namshi 'ala an-namariq wad-durru fil makhaniq wal misku fil mafariq in tuqbilu nu'aniq nafras bil ma'aniq in tudbiru nufariq firaqan ghairu wasiq. Kan betul puisi ya? Kan nahnu banatut tariq, kami anak-anak perempuan Tariq. Tariq ni tak tahu apa maksud dia. Mungkin dia maksud bintang Tariq tu. Was-sama'i wat-tariq. Kan? Namshi 'ala an-namariq. Kami berjalan di atas namariq. Namariq ni ialah orang Arab ni dia panggil apa? Bukan kapet, lapik. Lapik yang halus tu namshi 'ala an-namariq, kan? Wad-durru fil makhaniq. Permata apa? Cantik ni ditengkuk, maksud dia mewah, kan? Wal misku fil mafariq, dan misk kasturi tu ada pada setiap tubuh mereka ni, kan? In tuqbilu nu'aniq, jika kamu
berani perang, kami peluk kamu. Wa in tudbiru nufariq. Jika kamu lari, kami akan berpisah dengan kamu. Kan? Firaqan ghairul wasiq. Perpisahan yang mana kami tidak akan jumpa lagi. Semangat Quraisy untuk lawan dengan Nabi SAW pilih 50. Tadi anda kata apa? 50 orang. 50 orang duduk di bukit ni. Bukit apa? Jabal Rumah. Siapa kepala dia? Kepala dia ialah Abdullah bin Jubair Al-Ansari. Nabi pesan pada Abdullah bin Jubair Al-Ansari, apapun berlaku, kawang jangan turun. Kawang jangan turun. Sebab mereka ni pakai pemanah, jangan turun. Kalau kau jangan turun. Bila berlaku peperangan, ramai orang salah sangka, dia orang kata nak Hamzah tewas sebab mereka turun. Tak. Hamzah syahid sebelum lagi mereka turun. Hamzah ni dia lawan. Hamzah ni pasal Hamzah telah bunuh siapa? Bapa Hindun. Jadi Hindun telah minta siapa bunuh dah? Wahsy. Upah Wahsy supaya Wahsy target Hamzah. Wahsy dia memang duk tunggu Hamzah ya. Wahsy pandai lembing. Dia duk tunggu Hamzah ya. Jadi bila Hamzah angkat pedang nak bunuh satu orang, Wahsy baling. Lembing dan Hamzah syahid. Tapi orang Islam kuat. Musyrikin tak boleh buat apa. Mereka ni, bila orang Islam sudah nak menang, musyrikin nak kalah, mereka turun. Bila kan mereka turun, ketika itu yang sedang duk tunggu siapa? Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid tunggu. Masa sebelum dia turun lagi, Khalid memang fikir dari serang daripada belakang. Tapi tak boleh sebab duk ada ni. Pemanah ni. Tapi Khalid tengok pemanah turun. Sebab tu Khalid pusing di mana, Syekh? Khalid pusing bukit mana? Belah mana? Khalid pusing belah sana. Orang Islam turun belah sini. Tengok-tengok tentera Khalid dah ada di belakang. Nabi larang jangan turun. Dia orang turun. Ini kalau masalah kepimpinan juga, kan? Anak buah ni, orang kata apa pun yang turun, dia tak ada menang, kita turun dah. Sebab salah satu sebab turun apa? Pasal peperangan ni merebut dapat ghanimah tu. Itu kan dia kata tengok semua orang dah duk kutip ghanimah dah. Kita tunggu apa habis dah perang. Itu punca. Bila mereka ni Khalid mari semua bertemparan. Nabi SAW kata ilayya ya ibadallah. Patah balik padaku. Bila Nabi kata patah balik, Quraisy tahu suara Nabi. Quraisy patah balik. Quraisy memang attack Nabi betul-betul. 7 orang lindung Nabi. 7 mati. Akhirnya yang lindung Nabi juga ialah yang 2 orang saja yang tinggal baki nak ada, iaitu Az-Zubair ibn al-Awwam. Sebelum peperangan, sebelum peperangan, Arab ni bila dia nak perang, dia tak main terus-terus perang. Dia ada seni lah. Keluar satu orang, kau keluar satu orang, lawan dulu mukadimah. Quraisy keluar Talhah bin Abi Talhah Al-Abdari. Orang Islam keluar ialah Az-Zubair ibn Awam. Zubair bunuh Talhah bin Abi Talhah. Nabi takbir untuk Zubair. Nabi kata bagi setiap Nabi ada pengawalnya. Pengawalku ialah Zubair. Tapi bila Nabi kena, yang jaga Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talhah bin Ubaidillah. Depa kawal Nabi Depa serang betul-betul Nabi. Abdullah bin Qami'ah. Abdullah bin Qami'ah, Ibnu Qami'ah. Dia tengok Nabi, dia ambil batu. Ba'din ya akhi, khalas ya. Stana. Dia ambil batu, dia baling kepada Nabi, itu yang muka Nabi patah gigi Nabi. Belah kanan, belah bawah gigi, kita ada 4 gigi depan Nabi patah tu. Sebab ni baling. Lepas pada tu bila
Nabi patah tu, depa pergi betul-betul dengan apa? Dengan pedang tu. Nabi pakai topi besi ni, topi perang ni. Kan dalam topi tu kan ada rantai-rantai ni kan. Bila dia bagi yang tu, dua gelung tu, besi tu, yang tu yang masuk dalam muka Nabi ni. Masuk dalam pipi Nabi. Yang ni masuk, dua masuk. Sebab tu kita tengok Abu Ubaidah Al-Jarrah, gigi dia patah depan ni kan. Dia tarik itulah daripada muka Nabi. Patah gigi dia tarik daripada muka Nabi. Besi tu masuk dalam muka Nabi. Tu kata tu. Kita mungkin tengok, kita baca sejarah orang cerita Nabi bukan setakat berjalan dakwah. Ini satu perjuangan, pengorbanan. Darah tu Nabi, dua tu masuk, dia tarik yang pertama, patah gigi dia bawah ni, tarik yang kedua, patah lagi satu. Dia gigi tak ada, dia tak ada gigi depan ni. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Lepas tu mereka bagi pedang, Nabi yang siap pakai baju besi. Nabi menderita sakit tu banyak bulan disebabkan pukulan tu. Dan Nabi solat pada hari tu juga, Nabi solat duduk. Orang lain semua solat duduk. Kerana dahsyat. Bertimpa-timpa mereka ni Nabi tu. Setelah itu barulah Ali datang, Mus'ab bin Umair tadi datang, Hanzalah datang, Umar bin Khattab datang, Abu Bakar datang, baru datang. Mereka dah terpas ke depan. Nabi yang ada kat belakang ni, masa Khalid datang, semua bertemparan. Ada yang lari sampai nak balik kat Madinah. Saya kata tadi, siapa dia pegang bendera peperangan Muhajirin? Mus'ab bin Kubur Mus'ab ada sini kan. Kubur Mus'ab ada sini. Mus'ab dia pegang tangan kanan, maka potong tangan dia. Jadi dia sambar dengan tangan kiri. Maka potong tangan kiri dah. Dia sambar tu dengan dada dah. Sehingga mereka bunuh dia. Mereka membunuh dia. Mus'ab ni orang kacau, orang Madinah. Orang Mekah. Mus'ab bin Umair. Dia pun Bani Abdul Dar juga ikut. Tadi duk kata, ya Bani Abdul Dar ikut, dia Bani Abdul Dar. Mereka kata, Abdullah bin Qami'ah kata, qataltu Muhammadan. Aku dah bunuh dah Muhammad. Bila aku dah bunuh Muhammad, semangat Quraisy naik. Habis dah selesai misi dia nak bunuh Muhammad dah dapat. Tapi Nabi dia sebenarnya belum Nabi tak terbunuh, tapi oleh kerana serangan tu dahsyat pada Nabi, sampai dia orang tak tahu mana Nabi ni. Semua yang lindung mati, kemudian baru 30 orang lindung Nabi. Mereka sangka Mus'ab adalah Nabi. Jadi semua bercakaplah Muhammad dah mati. Orang Islam jadi berpecah. Sebahagian kata Nabi dah mati, kita nak buat apa lagi? Nak belah balik. Sebahagian kata bukan itu di bawah didikan Nabi tu. Bukan senang nak kawan Arab ni. Sebahagian kata kalau Nabi mati, eloklah kita pun mati semua dengan Nabi. Maksudnya tak solid juga tu. Ada yang kata Nabi mati, nak buat apa dah? Tak ada perjuangan dah. Sehinggalah Ka'ab bin Malik beritahu, tengok Nabi. Ka'ab bin Malik tengok Nabi ada. Ka'ab bin Malik, wah, dia kata Nabi tak mati, Nabi ada. Barulah sebahagian wakat patah balik, dan ni balik, dan barulah Nabi naik. Kat mana Nabi naik bukit Uhud? Nabi naik bukit Uhud ni. Bila Nabi naik, dia orang cuba nak naik. Dan masa tu dah sahabat-sahabat dah lindungi Nabi dah lah. Tapi Nabi dah cedera, pipi dah teruk, ni semua dah kena, gigi patah, darah mengalir, kepala kena batu. Dan Nabi naik, dan mereka cuba protect Nabi. Mereka lawan, Omar terlibat, halang untuk mengelakkan mereka naik untuk Nabi. Berita Abu Sufyan sendiri percaya Muhammad mati, misi dah habis. Jadi bila Abu Sufyan pergi situ, Nabi Musa berkata, afikum Muhammad ada? Nabi kita tak tahu jawab. Afikum Abu Bakar, afikum Ibnu Abi Quhafah, ada anak Ibnu Abi Quhafah?
Nabi tak jawab. Afiqa Umar bin Khattab? Ada Umar bin Khattab dah? Nabi kita tak usah jawab. Umar ni dia tak sabar. Pada dia dah Allah dah bagi mati dah depa ni semua. Habis dah kita. Umar dia bangkit dia dah. Allah tak mematikan kami lagi. Kami masih hidup. Dia kata, masih Allah telah menghidupkan apa yang kamu benci. Lepas tu dia kata, itu yang kita dengar selalu yang disebutkan. U'lul hubal. Tinggilah berhala hubal. Lana uzza wala uzza lakum. Berhala hubal ialah berhala peperangan. Kami ada uzza, berhala uzza, kamu tak ada uzza. Lepas tu baru Sayyidina Umar jawab dan Nabi yang suruh. Dia kata, Allahu maulana la maula lakum. Allah adalah pelindung kami, bukan pelindung kamu. Abu Sufyan kata, al-harbu sijal, al-yawmu bil-yawm, yawmu bi-yawmil badr. Hari ini bayar hari Badar. Peperangan silih berganti. Umar kata la sawa qatlana fil jannah wa qatlukum fin nar. Tak sama, Umar kata. Yang mati di kalangan kami di dalam syurga, mati di kalangan kamu dalam neraka. Abu Sufyan kata, tanya Umar, Muhammad ada ke? Muhammad masih ada. Dia kata, Abu Sufyan kata, aku lebih percaya engkau wahai Umar daripada Ibnu Qami'ah yang kata Muhammad mati. Pasal kalau begitu dia masih hidup, janji kita tahun depan perang. Jadi baliklah mereka ni semua, ringkas cerita dah panjang lah. Balik mereka, peperangan tu berakhir, awal menang, tapi akhirnya orang Islam tewas. Ingat dah kita cerita pasal Muhajirin dan Ansar. Di kalangan Muhajirin yang mati dalam peperangan ni 4 orang kan. Perasaan orang Ansar. Aus mati 41 orang. Khazraj mati 24 orang. Lebih kurang angka tu lah. Musyrikin mati 20 lebih ya. Sebahagian ahli sejarah kata 30 musyrikin mati. Tapi perasaan orang Islam, Nabi sendiri, apa Quran kata apa? Apa Quran kata sebelum kita ni kan? Apa perasaan? Tuan-tuan, Arab ni kita bukan main game, main bola sepak Johor lawan mana? Kalah dengan apa? Oh, itu pun kan. Peperangan ini adalah maruh. Bukan soal menang kalah ya. Peperangan adalah maruh. Musyrikin balik dengan bangga. Tapi Quran kata apa? Quran kata beberapa perkara. Quran kata apa? In kunta fadhan ghalizan qal lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kan? Jika engkau itu bersifat keras hati, mereka akan lari daripada kamu. Maafkan mereka, minta ampun pada mereka. Tapi Quran masih kata washawirhum fil amr, dan mesyuaratlah dengan mereka dalam urusan. Mesyuarat dalam urusan, pasal keputusan main ke sini keputusan apa? Saya mesyuarat. Nabi tak pernah kata, kalau hampa ikut pendapat aku, okey. Kan? Aku kata perang di Madinah. Tapi ini adalah keputusan apa? Quran tetap kata washawirhum fil amr. Mesyuarat. Tak kalah cerita lain. Kalah kamu punya hal. Bukan kalah pasal mesyuarat. Kalau kamu ikut arahan Nabi, jangan turun daripada bukit, kamu tak kalah. Kalah kamu punya hal. Sebab tu wala tahinu wala tahzan wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mislu wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jangan kamu duka cita, jangan kamu merasa hina. Jika kamu merasa cedera, kaum tu juga cedera. Dulu mereka cedera juga perang Badar. Kan? Tapi Quran kata wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kamu mengharapkan daripada Allah apa yang mereka itu tak harapkan. Peperangan Uhud adalah pengajaran kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan pengajaran pada kita juga. Hatta kalau Nabi ada di medan perang pun, tak ikut disiplin, tak menang. Orang Islam hari ini banyak medan lawan kan. Kita memang tak menang lah. Nabi ada. Bukan saja tak menang dalam perang Uhud,
pada ujung Nabi dah lah cedera, patah gigi, luka kena batu, kena pedang kat sini. Dan kemudian walaupun di kalangan mereka ada mati, yang mati kalangan mereka yang terkenal, satu-satunya manusia yang dirakam oleh sejarah dibunuh oleh Nabi, iaitu Ubay bin Khalaf. Nabi ni walaupun banyak medan peperangan, tapi kita tidak ada rekod tangan manusia yang mati di tangan Nabi, melainkan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf, dia pun duk dengar kata Nabi ada, dia pun nak, kan peperangan ni tunjuk hebat. Dia pun nak pergi cari Muhammad juga, dia pun nak pergi bunuh Muhammad kok hidup lagi. Dia datang dan Nabi balik lembing kat dia. Lembing dengan Nabi baling tu tidak, dia tak patut dia tak mati. Dia kena di tulang ni saja. Cedera dia. Dia menjerit sehingga orang Madinah, orang Mekah kata, kau menjerit apa? Kau bukan teruk pun. Dan dia mati apabila dia balik. Sebab dalam sebagian riwayat kata, dia pernah belah kuda. Dia kata kat Muhammad, kata ketika Nabi duduk ada di Mekah, suatu hari aku akan naik kuda ni dan aku bunuh kau. Nabi kata, bahkan aku membunuhmu. Jadi dia yakin Nabi akan bunuh dia. Walaupun riwayat tu ada perbincangan, tapi maksudnya dia yakin Nabi akan bunuh dia. Sebab tu dia mati. Tapi panjang, saya bukan tak buat persiapan nak cerita Uhud ni, tapi ceritalah apa yang saya teringat nak cerita. Tapi ini adalah peristiwa yang berlaku di sini. Pengajaran yang besar terhadap kejadian. Dan selepas daripada tu orang Islam disiplin, Nabi menang demi menang peperangan. Dan ada satu peperangan lagi yang hampir juga nak jadi macam ni, yang kita cerita baru ni, peperangan Hunain. Lari juga, terkejut. A'jabatkum kasratukum. Kamu rasa bangga dengan jumlah kamu yang banyak. Sehingga Nabi panggil mereka naik balik, baru mereka. Tapi tak seteruk medan Uhud. Dan telah matilah syuhada Uhud ni, termasuklah Hamzah, Mus'ab bin Umair, Hanzalah bin Amir, dan ramai lagi di sini. Dan Nabi naik atas bukit Uhud ni, Nabi sayang kat Uhud ni. Nabi pernah hentak bukit Uhud ni dengan kaki dah, kan? Nabi kata, usbud dia Uhud, fa inna alaika nabiyun wa syahidan, kan? Di atas kamu wasiddiq wa syahidan. Nabi di atas kamu ini ada nabi, ada orang yang benar, berkasi dia ada orang yang syahid, iaitu Omar dan Osman. Sebab tu Osman dianggap syahid juga kerana dia pernah naik bukit Uhud ni bersama dengan Nabi. Nabi sayang pada bukit Uhud ni. Kekalahan bukan tak ada kaitan dengan bukit Uhud ni. Tapi kita tengok dalam sejarah, siapa yang menyebabkan kalah tu? Khalid. Tapi Khalid akhirnya masuk Islam. Hindun, lepas dah kalah, Nabi dah naik atas bukit, dia Islam ni larang, dia panggil tamsil, iaitu kita tak boleh cincang mayat. Walau kita perang, dah tembak mati, walaupun musuh kafir, kita tak boleh tembak dia sampai hancur, tak boleh. Dah bunuh mati, Islam tak benarkan cincang dia. Cincang mayat Nabi larang. Wala tumassilu, Nabi kata, jangan kamu cincang mayat dalam peperangan. Tapi musyrikin ni dia tak kira, dia cincang mayat, dia cincang Hamzah, potong hidung, potong telinga, lepas tu belah dada, keluar hati dia, buat sampai hancur jasad Hamzah. Ini Hindun yang buat. Tapi Hindun, isteri Abi Sufyan tu, dia masuk Islam akhirnya. Kan ada hadis dia main mengadu pada Nabi, Abu Sufyan kedekut, kan? Dan Nabi bagi tahu kepada dia, khuz ma yakfiki wa auladaki bi ma'ruf, kan? Ambil apa yang cukup untuk kau dan anak-anak kau dengan cara yang ma'ruf. Tapi Nabi kecil hati, terasa sekali dengan Wahsy tu. Pasal Wahsy punya Hamzah, Nabi sayang Hamzah. Tapi dah itulah peperangan ni ataupun perjuangan ni, dia bukan saja menanggung kesakitan, dia kena menanggung perasaan pada orang yang pernah bunuh orang kita, pernah sakitkan kita, tetapi dia kembali pada agama kita, tak ada apalah. Nabi tak simpanlah dendam tu, tetapi sebab tu dalam sebagian riwayat Nabi bukan marah pada Wahsy, tapi Nabi macam tak apa boleh nak tengok Wahsy, teringat sedih, teringat apa? Tengok Hamzah, bukan kerana benci Wahsy tu, tapi itu membangkitkan satu perasaan pada insan yang dia sayang, kerana manusia. Nabi Bashar. Dan sebab tu bila kita sebut tentang Nabi dan perjuangan,
Ramai orang fikir Nabi tu jalan pegang selendang tak sebelah jalan. Bukan macam tu. Ia adalah satu perjuangan, mati, terkorban, terbunuh, cedera. Sahabat nak cabut besi tu yang masuk sampai patah gigi. Macam mana besi tu yang masuk ke tulang muka Nabi ni? 2 masuk. Patah dia baling. Ibnu Qami'ah dia kata, Abdullah bin Qami'ah kata, dia kata, nak ambil wahai Muhammad. Ini daripada Ibnu Qami'ah. Dan batu tu kena muka Nabi, patah gigi dia. Ketika mereka serang, betul-betul serang Nabi, sahabat 1, 2, 7 orang pertahan, 7 orang, semuanya mati. Mati. Sehinggalah yang Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah pertahan. Dan ini semua adalah pengalaman di Bukit Uhud ni. Dan okeylah, saya cerita sambil ni lah, tak teratur lah, kerana patutnya giliran Haji Ismail. Tapi saya tak baca, tak ada nama. Tapi tak apa, boleh kot no? Okey ya. Apa yang teringat untuk diceritakan. Ni ada orang Madinah ni lebih tahu. Okey, mudah-mudahan Allah rahmati kita. Itulah peristiwa di Uhud ni. Dia orang ni lebih tahulah kuasa mana, di mana Hamzah banjir kaki dia nampak. Dulu pernah berlaku banjir bersama Muawiyah. Dan air banjir tu menyebabkan ada kaki yang naik, kubur yang naik kan. Dan keluarga Hamzah tengok, dia tahu ni Hamzah. Maksudnya berpuluh tahun lamanya mayat musyahadah ni tak rosak. Masih ada di sini. Okey, wallahu taala alam.